rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukuah dan penyatuan ummah kepada semua para hadirin dan sahabat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum pada hari ini. Sebelum itu, saya berbesar hati untuk mengucapkan selamat datang kepada para hadirin pada hari ini. Tajuk kita yang akan dibincangkan pada hari ini ialah aliran-aliran fahaman umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, saya ingin berkongsi bahawa mutakhir ini seringkali kita dengar tentang isu fahaman-fahaman yang dikatakan sesat yang semakin menjadi topik hangat pada setiap lapisan masyarakat. Perkara ini mengundang kebimbangan terutamanya kepada umat Islam yang dilihat sedang menghadapi cabaran mengenai aspek akidah yang menyeleweng. Oleh itu, kita akan membincangkan mengenai isu ini dengan lebih lanjut bersama ahli panel kita yang sudi hadir pada hari ini. Baiklah para hadirin dan sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan perbincangan tentang topik kita, marilah kita berkenalan dahulu dengan ahli panel kita yang segak dan manis bergaya pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama iaitu Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Taufik bin Abdul Razak. Beliau adalah seorang pensyarah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan berpengalaman dalam bidang perbandingan agama sejak 10 tahun yang lalu. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, seorang pendakwah terkenal iaitu Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Fatimah Az-Zahra binti Najah. Beliau juga merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaya. Dan seterusnya ialah ahli panel kita yang ketiga, yang berusaha Ustaz Dr. Muhammad Hakim bin Azwan, seorang pegawai kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan panel kita yang terakhir ialah seorang pendakwah bebas yang tidak asing lagi bagi kita, iaitu Yang Berbahagia Ustazah Khairul Kathirah binti Muhammad Idros, seorang yang nampak pemalu tetapi petah dalam berkata-kata. Assalamualaikum dan apa khabar ahli-ahli panel kita? Diharapkan semua dalam keadaan sihat dan sejahtera memandangkan kita sedang berada dalam musim pandemik COVID-19 ni ya. Diharapkan juga agar kita dijauhkan dari segala musibah dan wabak yang berbahaya ini. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mutakhir ini timbul keresahan dan kebimbangan ramai pihak yang tidak senang terhadap penyebaran ajaran Wahabi yang dikatakan semakin berleluasa di seluruh negara. Persoalannya, masyarakat masih tertanya-tanya siapakah yang dimaksudkan dengan golongan Wahabi dan apakah fahaman anutan mereka. Adakah mereka tergolong dalam golongan ahli sunnah wal jamaah ataupun sudah termasuk ke dalam sebahagian ajaran sesat yang perlu dibantah sekeras-kerasnya? Dijemput Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Taufik bin Abdul Razak untuk menjelaskan tentang isu ini. Silakan Ustaz. Terima kasih pada tuan moderator yang kacak, handsome, manis. Allahu Akbar. Nama saya Muhammad Taufik bin Abdul Razak. Saya daripada mahasiswa Kriksas jurusan Ijazah Sarjana Muda Dakwah Islamiah. Pada hari ini, ramai sangat orang keliru. Yang mana satu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana satu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana satu Wahabi, yang mana satu ulama Wahabi dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, kita perlu tahu bahawa apa itu sebenarnya Wahabi. Wahabi ini adalah satu aliran fahaman, pada permulaannya tidak sesat, tetapi disebabkannya begitu ekstrim dalam beliau menafikan segala perkara-perkara yang bid'ah, sehingga mengatakan orang ini sesat, orang itu sesat, bahkan ada yang mengatakan orang ini kafir dan sebagainya. Sebelum itu, kita harus tahu bahawa pengasas ajaran Wahabi ini adalah Abdul Wahab. Wahabi ini
nak mudah faham, mereka ini termasuk dalam ajaran-ajaran sesat kerana mereka mengatakan bahawa talqin itu bid'ah. Perkara yang menyesatkan, bahawa membaca Yasin pada Khamis malam Jumaat bid'ah. Para Nabi tak buat, Rasul tak buat, bid'ah dan menyesatkan. Dan ada yang mengatakan selawat tafjiriyah lah menyesatkan dan sebagainya. Perkara ini sangat mengelirukan masyarakat di sekeliling kita, terutama dalam golongan muda ini. Golongan muda dan golongan yang tengah mencari agama. Yang golongan nak dekat dengan Tuhan tetapi dia tersalah memilih orang yang perlu dia merasa dekat dengan Tuhan. Nak pilih dekat dengan Tuhan, terpilih Wahabi. Bila terpilih Wahabi, member Wahabi ataupun guru Wahabi, habislah semua mengatakan perkara itu bid'ah, menyesatkan dan sebagainya. Bahkan nak pergi ziarah kubur tak boleh Wahabi ni. Dia kata apa? Dia kata sembah kubur lah dan sebagainya. Bertawassul pun tak boleh. Bertawassul ini perantaraan. Kita menggunakan perantaraan. Contoh, kita menggunakan selawat Nabi SAW dalam doa kita untuk kita bermohon pada Allah Subhanahu Taala. Untuk apa? Untuk Allah memakbulkan doa kita. Kita masukkan doa para alim ulama, doa nama-nama orang yang soleh dan soleha. Insya-Allah keberkatan soleh mereka itu, alim mereka itu, insya-Allah Allah akan terima doa kita. Tetapi Wahabi dia menolak perkara tersebut. Mereka mengatakan bahawa perkara itu adalah syirik. Perkara itu adalah perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang sesudahnya para tabi'in, dan kemudian yakni para tabi' dan tabi'in. Ini adalah Ini adalah sebaik-baik manusia yang terbaik. Zaman ini penuh dengan ulama, zaman ini penuh dengan orang alim, zaman ini penuh dengan orang yang menghafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita Wahabi ni tidak berpegang pada satu mazhab saja. Dia mengambil je mazhab ni. Sedangkan dalam Malaysia ini bahawa mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita ikutlah terus daripada A ke Z segalanya adalah mazhab Syafi'i, melainkan berlaku kemudaratan dan sebagainya menyebabkan kita mengambil mazhab lain yang sesuai, perkara-perkara dalam mazhab lain yang sesuai dalam kehidupan seharian kita. Jadi Wahabi ni kita haruslah kita menangkis, kita sekat segala ajaran-ajaran mereka supaya mereka ini tidak mempengaruhi rakyat di Malaysia ini. Ramai dah sekarang Wahabi ni, fahaman Wahabi dah semakin tersebar dekat Malaysia ini. Jadi kita sebagai golongan muda, golongan yang belajar agama, kita harus belajar lagi. Kita harus belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ulama-ulama dahulu menyusun bahawa perkara ini dibolehkan. Membaca Yasin contohnya. Kalaulah membaca Yasin, mereka kata bid'ah dan sebagainya. Padahal ada hadis, barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka Allah SWT akan mengabulkan segala hajatnya pada esok hari. Ada lebih afdal supaya malam baca Yasin tu diadakan, supaya fikir ulama ni, mereka fikir bahawa sekurang-kurangnya orang yang tak reti baca Al-Quran, orang yang tak tahu Al-Quran, orang yang tak pandai baca Al-Quran dan sebagainya, sekurang-kurangnya pada malam Jumaat mereka datang ke surau, mereka datang ke masjid, sekurang-kurangnya mereka membaca Al-Quran. Ada yang tak pandai baca Al-Quran, disebabkan setiap Khamis malam Jumaat dia datang ke masjid, dia jadi pandai baca surah Yasin je, kira jadilah. Tapi kalaulah kita halang dia tak membaca surah Yasin dan sebagainya, ini menyebabkan dia
tak pandai langsung, bahkan dia tak akan baca langsung Al-Quran. Itulah fikir ulama-ulama Melayu dahulu. Mereka memikirkan macam mana umat Islam di Nusantara ni, di tanah Melayu ini dapat beramal dengan baik, dengan betul, supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita haruslah berganding bahu untuk kita menangkis segala fahaman-fahaman Wahabi ini, supaya fahaman Wahabi ini diberhentikan, disekat di negara Malaysia ini, dan kita hidup dalam harmoni dan bekerjasama antara satu sama lain untuk membangunkan agama Islam di negara Malaysia ini. Wallahu alam, segala kekurangan itu datang daripada kesalahan saya sendiri. Saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa semua orang, dan Allah menempatkan kita dalam golongan yang di mana golongan ini memahami agama dengan cara yang betul dan berguru ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Wallahu Masya-Allah, tabarakallah. Pada sungguh penerangan daripada panel kita yang pertama. Kalau boleh saya simpulkan di sini, sebenarnya Wahabi ini ialah golongan yang memiliki pemahaman sangat ekstrim dalam melabel orang lain sebagai sesat dan amat menentang perkara-perkara yang mereka anggap sebagai bid'ah. Melalui penerangan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Taufik tadi, kita dapat gambaran yang sangat jelas mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh golongan ini serta pegangan akidah mereka yang terpesong. Baiklah, soalan seterusnya kita beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nurul Az-Zahra binti Najah. Baiklah Doktor, pada pengetahuan saya, aliran Murji'ah ini dikenali sebagai pihak yang berfikiran liberal pada umumnya. Persoalannya adalah, apakah sejarah dan fahaman yang dipegang oleh puak Murji'ah ini sehingga mereka boleh dikategorikan sebagai puak yang berfikiran liberal? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih pengerusi yang bawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Soalan yang diberikan oleh moderator, apakah sejarah dan fahaman yang dipegang oleh puak Murji'ah ini sehingga mereka boleh dikategorikan sebagai puak yang berfikiran liberal? Kupasan berkenaan aliran Murji'ah banyak ditulis oleh para ulama-ulama silam dahulu, yang mana mereka perbahasan lebih tertumpu kepada aspek sejarah dan akidah sahaja. Al-Murji'ah menurut Al-Mu'jam Al-Wasi' adalah berasal daripada kata nama Al-Irja', iaitu mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah menangguhkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mereka berkata, tangguhkanlah dia dan saudaranya daripada dijatuhkan sebarang hukuman, serta utuslah kepada badan di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir. Suratul A'raf ayat yang ke-111. Yang kedua adalah pengharapan. Bagi orang yang hatinya terhadap Allah, ilmu kualiti kehidupan hanya bersandar kepada Allah semata-mata. Bagaimana satu kata-kata yang mengharap kepada yang berbunyi, mengharap kepada kumbang, kumbang akan lari. Mengharap kepada manusia, manusia akan pergi. Mengharap kepada pangkat, pangkat akan hilang. Oleh itu berharaplah hanya kepada Allah, kerana Allah adalah kekal abadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Suratul Baqarah ayat 218. Pandangan jumhur ulama firaq menyatakan al-irja' dari sudut istilah diambil makna dari sudut bahasa, iaitu mengakhirkan, iaitu menangguhkan. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala berkata, ada Murji'ah mereka menyatakan iman hanya ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadah la ilaha illallah, maka dia telah sempurna imannya. Imannya seperti Imam Jibril dan para malaikat, meskipun dia membunuh yang diharamkan darahnya, dia tetap dikatakan sebagai Muslim. Dan meskipun dia meninggalkan mandi janabah serta tidak salat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga ada menjelaskan. Menurut Asy-Syahrastani, adapun nama Murji'ah bagi pengertian yang pertama adalah tepat kerana mereka menangguhkan perbuatan daripada niat dan akal dan mengutamakan niat berbanding perbuatan. Adapun pengertian yang kedua juga ingin jelas kerana mereka berkata maksiat tidak menjejaskan iman, sebagaimana ketaatan tidak akan memberi manfaat jika disertakan dengan kekufuran.
Kelompok ini dinamakan Murji'ah adalah kerana mereka menunda hukuman bagi pelaku dosa besar hingga ke hari kiamat. Bahkan orang yang melakukan maksiat atau dosa besar tidak akan dikenakan hukuman di dunia. Hal demikian kerana dalam pandangan mereka, keimanan itu adanya di dalam hati dan tidak berhubungan dengan perbuatan. Jika seseorang itu beriman kepada Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu tidak boleh dinilai sebagai orang yang kufur walaupun sering melakukan dosa besar, tidak pernah solat dan sebagainya. Hal ini kerana hanya Allah sahaja yang berhak untuk menentukan sama ada orang itu kufur dan tidak hanya akan ketahui kelak pada hari kiamat. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran yang bermaksud ada pula orang-orang yang lain yang ditangguhkan balasan menunggu keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Surah Taubah ayat 106. Dengan kata lain, Murji'ah tidak mengkafirkan seseorang yang sudah bersyahadat walaupun betapa besar dan banyaknya maksiat yang dilakukan oleh mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagaimana tertubuhnya Murji'ah ini? Murji'ah ini munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh persoalan politik. Setelah tertubuhnya Khalifah Uthman bin Affan, umat Islam terpecah kepada dua kelompok iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Golongan Syiah ini yang setia membela Sayyidina Ali dan golongan yang keluar dari barisan Sayyidina Ali yang disebut sebagai Khawarij. Ketika kelompok Muawiyah membentuk kerajaan Umayyah, Syiah dan Khawarij bersama-sama menentang kekuasaan tersebut. Syiah menentang Muawiyah kerana menuduh Muawiyah ini merebut kekuasaannya yang seharusnya milik Sayyidina Ali dan Muawiyah. Dan sementara Khawarij tidak menyokong Muawiyah kerana ia dinilai menyimpan dari ajaran Islam. Dalam permusuhan inilah muncul satu aliran baru yang bersikap natural yang tidak ikut dalam kafir mengkafirkan terjadi pada golongan tersebut. Bagi mereka, golongan yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat siapa yang salah dan siapa yang benar dan lebih baik menunda penyelesaian hingga hari perhitungan di depan Allah SWT. Dengan demikian, kaum Murji'ah adalah kaum yang tidak ikut campur dalam pertentangan tersebut dan mengambil sikap menyerahkan penentuan kafir atau tidak kepada kafir atau tidak kafir itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa teori tentang kemunculan Murji'ah ini. Teori yang pertama adalah mereka mengatakan bahawa gagasan irja' atau arja' dikembangkan oleh sebahagian sahabat untuk menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik di antara Khawarij dan Syiah. Diperkirakan Murji'ah muncul bersamaan dengan kemunculan Khawarij dan Syiah. Teori kedua mengatakan bahawa Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan politik oleh cucu Ali iaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Afaniyah sekitar tahun 695. Teori yang ketiga menceritakan bahawa ketika terjadi persetujuan antara Ali dan Muawiyah, dilakukan tahkim iaitu merupakan satu bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian di luar mahkamah atas usulan Amir bin Aish, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali akhirnya terpecah menjadi dua kubu iaitu kubu yang pro dan kubu yang kontra. Kubu yang kontra akhirnya keluar dari kelompok Sayyidina Ali iaitu kaum Khawarij. Khawarij berpendapat bahawa tahkim bertentangan dengan Al-Quran atau dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah dan dikatakan dosa besar dan pelakunya dihukumi dengan kafir sama ada dengan perbuatan dosa besar lain seperti berzina, riba, membunuh tanpa alasan, durhaka kepada orang tua dan memfitnah wanita yang baik-baik. Pendapat tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahawa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir sementara dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ianya diampuni ataupun tidak. Hadirin yang bersidang sekalian, Murji'ah pada mulanya hanya kelompok yang mengasingkan diri dari permasalahan politik tersebut. Namun lama kelamaan muncul persoalan yang ditanggapi menjadi semakin kompleks sehingga mencakupi iman, kufur, dosa besar, dosa kecil, tauhid, tafsir Al-Quran, pengampunan terhadap dosa besar, kemaksuman Nabi, nama dan sifat-sifat Allah, hakikat Al-Quran dan juga lain-lain. Terdapat beberapa pokok ajaran yang dibawa oleh Murji'ah, iaitu yang pertama adalah ajaran tentang iman. Golongan Murji'ah berpendapat bahawa iman ialah hanya membenarkan dengan hati sahaja. Apabila seseorang beriman dengan hatinya, maka dia adalah mukmin dan Muslim.
sekalipun lahirnya menyerupai orang Yahudi atau Nasrani, dan meskipun lisannya tidak mengucapkan dua kalimah syahadat, mengikrarkan dengan lisan dan amal perbuatan itu bukan bahagian dari iman. Sebahagian dari golongan Murji'ah berpendapat bahawa iman itu terdiri daripada dua unsur, iaitu membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Membenarkan dengan hati sahaja tidak cukup, dan mengikrarkan dengan lisan sahaja pun tidak cukup, tapi harus dengan bersama kedua-duanya supaya seseorang menjadi mukmin. Kerana orang yang membenarkan dengan hati dan menyatakan kebohongannya dengan lisan tidak dinamakan dengan mukmin. Ghassan Al-Kufi, iaitu tokoh Murji'ah, beranggapan bahawa iman adalah mengenal Allah dan Rasulnya serta mengakui apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulnya, kerana iman itu tidak bertambah atau berkurang. Secara umumnya, kelompok Murji'ah ini telah menyusun teori-teori keagamaan yang bebas sebagai dasar gerakan, iaitu mereka mengatakan iman adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan Rasulnya sahaja. Adapun perbuatan atau amal, berdasarkan hal ini seorang tetap dianggap sebagai mukmin walaupun ia meninggalkan apa yang dipadukan kepadanya dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang ketiga adalah ajaran tentang dosa besar. Bertitik tolak dari ajaran iman di atas, maka perbuatan dosa besar menurut Murji'ah tidak akan berhubungan dengan keimanan. Antara iman dan amal tidak saling membatalkan kerana keduanya berdiri sendiri-sendiri. Walaupun Murji'ah menganggap dosa besar tidak mempengaruhi iman, tetap pelaku dosa besar tetap dipandang sebagai orang yang berdosa yang harus mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran tentang kufur. Konsep-konsep kufur menurut Murji'ah sejalan dengan konsepnya tentang iman. Kekafiran seseorang tergantung oleh faktor keimanan sekali tidak berhubung dengan amal. Oleh kerana itu, perbuatan dosa tidak dijadikan alasan untuk mengkafirkan seseorang. Orang Islam hanya dipandang kafir kalau dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadat atau tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai Murji'ah, yang mana pada masa kini dikatakan puak Murji'ah pada zaman dulu dan pada zaman kini dikenali sebagai puak liberal. Bagi penutup tajuk saya ini, izinkan saya memberi kesimpulan bahawa puak Murji'ah atau ajaran sesat Murji'ah ini dalam perkataan moden untuk senang kita ketahui ialah kaum liberal yang banyak memberikan hujah-hujah yang boleh mengelirukan umat Islam. Contohnya hadirin semua yang hadirin sekalian yang dihormati, mengenai SIS atau Pertubuhan Sistem ini Islam yang menentang bermacam hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya seperti hukum hudud, seperti mempersetujui tentang LGBT, transgender. Para hadirin boleh lihat paparan skrin yang akan mereka katakan, dah boleh tengok. Jelasnya di sini kaum Murji'ah semakin menampakkan belang pada masa kini dan perlu dibanterasi dengan cara yang berhikmah. Semoga kita semua tidak terus terpedaya dengan logik akal yang dibawa oleh Murji'ah ataupun kaum liberal pada masa kini yang boleh merosakkan akidah. Wallahu alam. Saya terus kepada moderator untuk meneruskan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini, iman bagi golongan Murji'ah adalah tasdik, iaitu membenarkan di dalam hati sahaja ataupun tasdik berserta nutuk, yakni ikrar dengan lisan sahaja. Adapun amalan perbuatan ianya tidak termasuk di dalam hakikat iman. Iman tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Bahkan seorang pelaku maksiat, namun apabila dia mempunyai keimanan yang sempurna, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, kufur terhadap Allah itu adalah jahil terhadapnya, kerana bagi golongan ini keimanan itu adalah makrifat, yakni pengetahuan. Dan boleh saya simpulkan juga bahawa sebahagian Murji'ah ini mengatakan bahawa setiapnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa tersebut adalah dosa besar. Ini seperti mana perkataan Bishr al-Mursi. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita beroleh kefahaman yang jelas dan dapat mengelakkan diri kita daripada fahaman yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Baiklah para hadirin sekalian, jika tadi kita telah mendengar hujah para ahli panel mengenai Wahabi dan Murji'ah, sebenarnya ada juga golongan yang jarang kita dengar nama mereka dan tidak menonjol dalam kalangan ahli masyarakat kita pada hari ini, iaitu golongan Mu'tazilah. Jadi apakah fahaman-fahaman yang menyeleweng dengan ahli sunnah wal jamaah dalam fahaman Mu'tazilah?
bagi menjawab persoalan ini, kita jemput ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Ustaz Dr. Muhammad Hakim Al-Azwan bagi menghuraikan dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz. Seterusnya, yang ketiga ialah al-wa'ad dan al-wa'id, iaitu bermaksud janji baik dan janji buruk. Golongan ini yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib tunaikan apa yang telah dijanjikan, iaitu bagi mereka perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya sendiri, iaitu memberi pahala berupa syurga bagi orang yang melakukan perbuatan baik, dan mengancam dengan siksa neraka bagi orang yang derhaka kepadanya. Kemudian juga bagi mereka, yakni bagi Mu'tazilah, amalan yang baik akan mendapat pahala, amalan yang buruk akan mendapat dosa dan ditempatkan di neraka. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan mengikut kefahaman Mu'tazilah. Jelasnya, sesiapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan sesiapa yang berbuat kejahatan akan dibalas dengan siksa yang pedih. Bahkan juga orang yang berbuat baik tidak boleh dihalang daripada mendapat pahala. Kejahatan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka merupakan dosa besar. Sedangkan bagi dosa kecil, mungkin Allah mengampuninya. Menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah pula. Dan juga pandangan ulama'-ulama' yang menyatakan bahawa yang pertama, sebahagian daripada perkara yang harus bagi Allah ialah menepati janji baik dan janji buruk. Yang kedua, adapun janji baik, harus Allah menyalahi janji baiknya dari segi hukum akal. Namun wajib baginya menepati janji itu dari segi hukum syarak di sisi Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Adapun janji buruk, ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahawa Allah harus menyalahi janji buruk dari segi hukum akal, namun mereka berselisih pendapat bahawa Allah harus menyalahi janji buruk dari segi hukum syarak. Hal ini demikian, Asy'ari berpendapat harus Allah menyalahi janji buruk dari segi hukum syarak dengan hujjah bahawa menyalahi janji buruk adalah satu kemurahan hati yang patut dipuji si pelakunya. Maka haruslah perkara ini berlaku ke atas Allah kerana dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baiklah, janji baik ialah hak Allah yang patut dituntut kepada Allah agar dia memberikannya. Ini kerana Allah menjaminkan pemberian itu, maka dia sepatutnya menunaikannya. Janji azab pula adalah hak Allah ke atas hamba-Nya. Harus baginya untuk menunaikan janjinya atau meninggalkannya. Al-Maturidiyah berpendapat wajib Allah menunaikan janjinya dari segi hukum syarak, kerana sesiapa yang menyalahi janjinya adalah bersifat dengan kekurangan. Wajib disucikan Allah Ta'ala dengan segala sifat kekurangan. Yang dimaksudkan dengan kekurangan itu adalah yang pertama, pembohongan terhadap firman-Nya. Yang kedua, penungkaran firman-Nya. Dan yang ketiga, harus tidak mengekalkan orang kafir di dalam neraka. Seterusnya, fahaman yang menyeleweng dalam fahaman Mu'tazilah adalah manzilah baina manzilatan. Yang tempat di antara syurga dan neraka, yang mana seorang Muslim yang melakukan maksiat dosa besar, bagi pendapat Mu'tazilah, mereka duduk di antara kedua-duanya, tidak masuk syurga dan tidak masuk neraka. Namun bagi pandangan Al-Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Antara penyelewengan Mu'tazilah yang lain adalah mereka menetapkan nama Allah dan menafikan sifat baginya, dan menafikan semua sifat, yakni mereka menafikan semua sifat bagi Allah. Itu antara penyelewengan yang dibuat oleh Mu'tazilah.
perselisihan lainnya antaranya Mu'tazilah menetapkan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian mereka banyak menafikan perkara-perkara gaib seperti azab kubur, menafikan perkara-perkara gaib seperti azab kubur, sirat, mizan, malah peristiwa Mi'raj Nabi SAW mereka menafikan juga. Ini kerana mereka tidak mampu menerima dengan akal mereka sendiri. Sedangkan Islam tidak mengajar begitu. Memang benar Imam Syafi'i tidak menyatakan Mu'tazilah itu kafir, akan tetapi banyak perkara-perkara kesesatan yang mengarah kepada kekafiran. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Taala, fahaman Mu'tazilah ini adalah banyak unsur-unsur yang menyeleweng daripada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Baiklah, penonton sekalian, dalam era modernisasi ini, golongan Mu'tazilah boleh kita simpulkan sebagai gerakan liberal yang suka mengajak manusia kembali berfikir akan hakikat syariat Islam yang sebahagiannya dianggap sebagai diskriminasi gender, iaitu diskriminasi gender, penindasan dan ketidakadilan sosial. Sebahagiannya juga wujud fahaman anti hadis yang mempersoalkan keturunan hadis yang diwarisi dari zaman ke zaman. Kita semua harus berwaspada dan berhati-hati dengan fahaman ini yang bukan sahaja menyimpang, bahkan sesat lagi menyesatkan. Selain itu, golongan ini jelas mengutamakan akal berbanding dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Kerana apa? Jelas sekali prinsip yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah ini adalah at-tahsin wa takbih wal akal, iaitu yang bermaksud menetapkan suatu perkara itu baik ataupun suatu perkara itu buruk adalah akal. Pemikiran sebegini secara langsung dan tidak langsung bersesuaian dengan seruan sesetengah kelompok Islam modernis progresif masa kini yang kononnya mahu mereformasikan ajaran Islam yang didakwa jumud. Moga perkongsian yang saya berikan sebentar tadi dapat menjawab soalan yang diajukan, dan itulah antaranya penyelewengan yang dibuat oleh golongan Mu'tazilah ini. Sekian daripada saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas penerangan Ustaz sebentar tadi. Jadi melalui hujah yang tersebut tadi, kita dapat memahami bahawa golongan Mu'tazilah ini merupakan satu golongan yang sangat mementingkan aspek logik akal serta menolak kebenaran Al-Quran dan hadis dalam akidah pegangan mereka. Benarlah kata Ustaz sebentar tadi, Mu'tazilah ini sebenarnya dapat dilihat dengan jelas sebagai golongan yang terpesong dan sesat akidah mereka daripada akidah Islam yang sebenar. Baiklah, persoalan kita yang terakhir pada hari ini pula ialah mengenai ajaran yang dikenali sebagai ajaran Ahbash. Saya yakin ramai antara para hadirin yang tertanya-tanya, bahkan mungkin tidak mengetahui soal kewujudan golongan Ahbash ini. Ahbash merupakan satu fahaman yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Namun, pada dasarnya jelas lagi terang bahawa dalam fahaman ini banyak berlakunya penyelewengan dari segi akidah dan sebagainya. Tanpa membuang masa, kita jemput ahli panel kita yang terakhir, iaitu Ustazah Khairul Al-Kathirah, bagi menghuraikan dan merangkaikan persoalan ini. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita dan terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam berkongsi ilmu di dalam forum ini. Baiklah, sedikit penerangan mengenai Ahbash yang merupakan salah satu daripada ajaran sesat yang menyeleweng daripada landasan Islam yang sebenar. Ahbash ialah salah satu fahaman yang mengaku bahawa mereka mengikut mazhab Syafi'i, tetapi ianya jelas-jelas menyeleweng seperti mengeluarkan fatwa-fatwa yang pelik dan mengkafirkan para ulama. Fahaman ini bermula daripada Lubnan dan terus berkembang hingga ke Malaysia.
Nama Ahbash ini diambil dari pengasasnya yang merupakan seorang lelaki Habsyi, iaitu Abdullah bin Muhammad Al-Shaybi Al-Abdari Al-Harrari Al-Habashi. Kumpulan ini mempunyai wajah zahir dan juga batin. Zahir mereka seolah-olah berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i dalam masalah fiqh dan mazhab Asy'ari dalam masalah akidah. Adapun batin mereka mengkafirkan orang Islam dan memfasikkan orang-orang mukmin serta menimbulkan fitnah dalam umat serta ejen bagi musuh-musuh Islam dan juga mukmin. Akidah Ahbash yang menurut Ahli Sunnah wal Jamaah adalah menyeleweng dan mengakibatkan kumpulan ini antara kumpulan yang sesat adalah mereka ni berpendapat. Yang pertama, mereka ni berpendapat bahawa Al-Quran adalah Jibril. Menurut Abdullah Al-Habashi pernah menyebut bahawa Allah hanya menyampaikan maksud kepada Jibril dan tugas Jibril untuk menyusun kembali lafaz tersebut supaya Nabi Muhammad SAW faham atas apa yang disampaikan. Namun, tidak bagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Quran itu 100% datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Waqiah ayat 77 hingga 81 yang bermaksud bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Patutkah kamu, wahai golongan yang kufur, ingkar bersikap sambil lewa terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? Okey. Yang kedua pula, iaitu pegangan kuburiyun. Kumpulan ini berpegang kepada pegangan kuburiyun. Kuburiyun ini ialah orang-orang yang suka datang ke kubur sama ada untuk menyembah atau memohon bantuan daripada roh. Abdullah Al-Habsyi menggalakkan pengikutnya untuk memohon hajat di kubur-kubur orang alim kerana ianya dapat membantu mereka di dunia. Pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah melarang semua bentuk amalan pemujaan kubur dan berlebih-lebihan dalam memuliakan si mati sehingga bertentangan dengan akidah kita yang sebenar. Dan yang ketiga, mereka ini merupakan salah satu kumpulan yang mengkafirkan para sahabat dan juga ulama. Al-Habashi banyak mengutuk para sahabat Nabi SAW, terutamanya Muawiyah radhiyallahu anhu dan juga Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Dia juga pernah mengkritik Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dan dia menganggap orang yang keluar daripada mentaati Sayyidina Ali yang mati dalam keadaan jahiliah. Ini merupakan salah satu daripada pengaruh Syiah. Al-Habashi telah mengkafirkan ramai ulama. Dia menganggap bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebagai kafir dan menganggap antara kewajipan yang utama bagi seorang mukallaf ialah mengkafirkan Ibn Taymiyah. Begitu dengan Imam Az-Zahabi yang dianggap sebagai seorang yang keji. Dia juga menganggap bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang penjenayah, pembunuh dan juga seorang yang kafir. Selain itu, mengkafirkan Syekh Al-Albani Sayyid Sabiq yang dianggap sebagai seorang majusi dan juga Sayyid Qutb yang dianggap sebagai seorang khawarij yang kafir. Bahkan Al-Ahbash juga telah mengkafirkan Imam Ibn Huzaimah dan menganggap kitab At-Tauhid karangan daripada Ibn Huzaimah sebagai kitab syirik. Namun, bagi pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, amat membenci dan menolak amalan mengkafirkan orang sesuka hati sebelum memutuskan seseorang itu murtad ataupun tidak. Ahli Sunnah wal Jamaah menyiasat terlebih dahulu secara mendalam dan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang dibuat. Al-Ahbash banyak menerima hadis dhaif dan juga palsu yang bersesuaian dengan pegangan mereka, sebagaimana mereka banyak menolak hadis sahih yang bercanggah dengan pegangan mereka itu sendiri. Al-Habashi juga menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini dan juga mengutuskan para rasul tanpa sebarang hikmah. Dan sesiapa yang mengaitkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hikmah, maka dia adalah musyrik. Dalam masalah keimanan pula,
ada unsur murjiah dalam pegangan mereka. Ini kerana mereka memisahkan amalan dengan keimanan. Seseorang itu masih lagi mukmin sekalipun meninggalkan solat dan juga semua kewajipan yang mereka lakukan. Kerana inilah mereka tidak menganggap satu kesalahan yang besar, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, dalam masalah qadar, mereka terpengaruh dengan ajaran Jabariyah. Ini kerana mereka menganggap Allah Subhanahu Wa Taala itu yang membantu si kafir untuk menjadi kafir. Tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, si kafir itu tidak mampu untuk menjadi kufur. Kesimpulan daripada apa yang saya kongsikan ini adalah kerana munculnya kumpulan yang pelik sebeginilah yang menjadikan setiap orang Islam hidup dalam fitnah dan juga perpecahan. Beberapa pihak berkuasa Islam yang muktabar telah mengeluarkan amaran berkenaan kumpulan ini. Antaranya Majmu' Buhus Islamiyah Al-Azhar, Majlis Fatwa Saudi, Majlis Fatwa Amerika Utara dan juga lain-lainnya. Oleh kerana mereka ini terus dibelit dengan belitan iblis, maka mereka tidak menyebarkan buku-buku mereka yang mengandungi batin mereka serta iktikad mereka. Oleh itu, kita dapati buku-buku pemimpin mereka mengandungi perkara-perkara biasa sahaja sebagai satu langkah menarik orang menyertai mereka dan menyesatkan mereka yang terpedaya. Kebanyakan pengikut yang menyedari hakikat ini ramai yang kembali dan bertaubat serta berlepas diri dari kumpulan ini. Bahaya ke tak bahaya kumpulan? Bahaya ke tak bahaya fahaman ini? Di Malaysia pula, mungkin gerakan Ahbasy ini tidak ada. Namun, begitu ramai orang yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah yang mempunyai pemikiran seperti Ahbasy. Kadangkala di kalangan mereka adalah para ustaz dan juga ustazah. Antara pemikiran mereka yang banyak menjadi ikutan orang kita ialah yang pertama, mengatakan bahawa Allah itu ada 20 sifat sebagaimana kebiasaan yang difahami oleh Asy'ariyah. Yang kedua, Allah itu tidak bertempat. Yang ketiga, ulama-ulama seperti Ibn Taymiyah adalah sesat. Dan yang keempat, mengangkat tarikat termasuklah tarikat Naqsyabandi Al-Aliyah. Oleh sebab itu, dalam menuntut ilmu ini, apatah lagi berkaitan dengan ilmu-ilmu yang baru kita pelajari, sentiasalah berhati-hati dan juga selidik kesahihannya. Dengan cara ini, ilmu yang kita perolehi itu akan lebih tepat dan tidak songsang daripada ajaran Islam yang sebenar mengikut Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita mengenai isu aliran fahaman umat Islam pada hari ini. Kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan hasil perbincangan ini sangat meluas. Terdapat banyak golongan yang memiliki aliran fahaman yang sebenarnya bertentangan dengan akidah Islam yang sebenar. Mereka memiliki pegangan yang tersendiri, malah menyokong hujah-hujah mereka melalui nas-nas yang disalahartikan mengikut jalan pemikiran mereka. Walaupun ada segelintir aliran fahaman yang dilihat tidak menonjol dalam kalangan masyarakat, namun sebenarnya mereka tetap wujud serta aktif dalam menyampaikan dakwah mereka agar lebih ramai yang bakal menerima dan bergabung di bawah pemikiran yang sama. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mencegah golongan ini daripada merosakkan akidah generasi muda hari ini bagi memastikan akidah mereka tidak terpesong serta tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Sidang hadirin yang dihormati, nampaknya sampai di sini sahajalah forum kita pada hari ini. Anak ayam turunnya 5, mati seekor tinggal 4. Kita hidup mesti beragama supaya hidup tidaklah sesat. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Sekian sahaja forum daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.